bagaimana perasaan doktor apabila menjadi rakyat Malaysia dan Nusantara ini yang pertama dilantik sebagai pensyarah di universiti yang terkemuka itu di barat ya. Ya, saya rasa kalau orang sebut Universiti Oxford ni bukan saja susah nak pergi belajar, Ustaz. Ya. Nak belajar tu susah, nak mengajar lagi lah susah. Ya, tapi Dr. Afifi dipilih menjadi pensyarah di situ. Mungkin doktor boleh ceritakan perasaan dan bagaimana pengalaman di situ. Silakan doktor. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Nik, Ustaz Zamri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mohon maaf sebab bahasa Melayu saya ini sudah karak berpenuh. Dah lama merantau daripada Malaysia, jadi kalau ada kurang tolong maafkanlah insyaAllah. Bagaimana rasa saya apabila dilantik sebagai fellow dan pensyarah anak Melayu yang pertama di University Oxford? Bagi saya ini adalah satu berkat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya lihatkan sebagai satu anugerah Tuhan, dan saya memang akui dan akur dan sedar yang pelantikan ini membuatkan secara tidak dan secara serba salah juga meletakkan saya sebagai representatif khalifah ambassador untuk kaum kita, untuk orang agama kita di University Oxford. Jadi bagi saya ini adalah satu amanah yang cukup besar, dan alhamdulillah kita cuma mahu mengikut sunnah Nabi SAW untuk memecah dalam bahasa Inggeris kata breaking the ceiling. Bahasa Melayu macam mana untuk memecah ceiling tu, kita nak keluarkan dengan niat untuk tak mau jadi katak bawah tempurung tu, itu dah niat dia sebenarnya. Alhamdulillah ini adalah nikmat, dan sebagai syukur nikmat dan bukan kufur nikmat. Saya lihat pelantikan ini sebagai satu amanah untuk orang kita, alhamdulillah. Dalam pengalaman saya rasa doktor di Oxford itu sendiri, bagaimana doktor melihat keistimewaan University Oxford itu? Sebab saya kira University Oxford ini dikenali sebagai universiti yang terkenal di dunia. Dan apa sebenarnya keistimewaan? Saya rasa orang dalam tu lebih mengetahui lah bagaimana kenapa daripada kita melihat dari luar pagar. Sentiasa kalau kita lihat dalam ranking dunia itu antara universiti yang tersohor, Oxford, Cambridge dan seumpamanya. Apa yang istimewanya universiti ini? Khususnya juga mungkin untuk bidang pengajian Islam itu sendiri. Mungkin tidak ramai orang tahu, tetapi University Oxford merupakan universiti tertua di dunia barat. Sebabkan dia universiti tertua di negeri barat, dia adalah salah satu universiti di negeri barat yang sebenarnya mengambil banyak iktibar dan pengajaran daripada negara-negara dan dunia Islam itu sendiri. Jadi umur universiti ini sudah 900 tahun. 900 tahun yang lepas, dunia Islam dan orang-orang Islam pada 900 tahun lepas memang sebenarnya memerintah dunia ini. Jadi samalah seperti Amerika Syarikat sekarang ini menjadi first world bahasa Melayu, dunia pertama. Jadi kita mungkin digelarkan dunia ketiga. Zaman 900 tahun lepas, Amerika Syarikat belum diterokai lagi, belum wujud. Dan di Eropah contohnya, mereka adalah dunia yang ketiga. Tetapi di negara-negara Islam kita di Timur Tengah contohnya adalah digelarkan dunia yang pertama. Jadi tidak terkejut untuk kita sekarang, tapi ramai orang itu mungkin terkejut kalau diberitahukan yang sebenarnya University Oxford ini menteladani, mencontohi tradisi Islam itu sendiri, yang membuatkan University Oxford itu menjadi tersohor dan tergemilang sekarang di dunia ini.
Jadi ini salah satu perkara yang tidak diketahui umum selalunya. Jadi ada banyak contoh. Contoh yang pertama mungkin yang saya boleh bagikan ialah moto University Oxford itu sendiri. Moto kita ada kan, moto kalau ada kat sekolah-sekolah di sini di Malaysia. Di University Oxford ni motonya Dominus Illuminatium Mea. Dalam bahasa Latin maksudnya Allah itu adalah cahaya bagiku. Jadi maksud di sini sangat proses sekali, sebab dalam tradisi Islam ilmu itu dianggapkan sebagai cahaya sebenarnya. Al-ilmu fi sudur la fi sudur. Ilmu itu sepatutnya, ilmu yang sebenarnya adalah di dalam dada-dada kita, bukan sebenarnya di dalam buku-buku. Itu sebabnya bila kita belajar, kalau memang belajar berguru betul-betul, insya-Allah akan dapat discovery, fath, opening, pembukaan hati itu memang seharusnya satu proses dalaman, satu proses rohani, bukan proses menghafal saja ilmu itu. Jadi di University Oxford, moto yang diletakkan Dominus Illuminatium Mea ialah untuk mengingatkan pelajar-pelajar, santri-santri, students, yang sebenarnya ilmu itu mesti sesuatu yang memanfaatkan. Dan untuk memanfaatkan kita perlu berpaling balik kepada Tuhan. Jadi ini universiti yang paling terkemuka di dunia. Walaupun universiti ini terkemuka di dunia, masih mereka tidak melupakan Tuhan. Jadi ini sesuatu yang kita harus mengingatkan, dan sesuatu yang memang diimport daripada negara-negara Islam, alhamdulillah. Antara universiti yang tertua di negara Islam ialah Al-Qarawin di Morocco contohnya, di Fez. Ini universiti Islam ini diasaskan lebih awal daripada Universiti Al-Azhar yang selalu kita dengarkan, yang masyhur, Al-Azhar Al-Sharif, alhamdulillah, di Kairo. Universiti Qarawin di Morocco, di Fez, diasaskan oleh seorang perempuan contohnya, Fatimah binti Sihri, Masya Allah. Dan yang universiti ini diasaskan 400 tahun sebelum University Oxford diasaskan. Jadi pada masa Oxford itu sendiri diasaskan, sudah memang banyak universiti-universiti yang ada di negara-negara Islam. Dan itulah apabila saya selalu bagi ceramah saya pada student yang baru mula di universiti, apa kita panggil fresher lah, first year student kan, kat universiti. I always say this, saya selalu katakan yang di dunia Islam ini sejarahnya kita sudah ada zaman kegemilangan sejarah Islam awal pada sejarahnya, the golden age of Islam itu. Di tamadun Barat pula sejarahnya terbalik kot. Mereka melalui apa yang mereka katakan dark ages, zaman kegelapan mereka, masa mereka dunia ketiga. Lepas tu baru mereka dapat enlightenment, renaissance, dan mereka dapat di scientific revolution. So kita terbalik kot. Kita alhamdulillah daripada zaman yang rapat dan akrab dan dekat dengan baginda Rasulullah SAW, kita dengan ciri-ciri, dengan nilai-nilai Islam yang baginda tinggalkan kepada umat ini, kita dapat merasakan zaman kegemilangan Islam itu awal pada sejarah kita. Jadi apabila kita ketinggalan sekarang ini, arguably, secara menyedihkan, kita sekarang dalam zaman kegelapan, mungkin kita boleh katakan begitu. Ini disebabkan oleh kita meninggalkan nilai-nilai dan value-value yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita. Jadi University Oxford ini memang fakta yang memang menarik sekali. Antara salah satunya ialah sebenarnya diasaskan oleh falsafah yang memang kita boleh kata Islami, yang ada ciri-ciri Islam itu daripada moto dia sendiri. Alhamdulillah. Diimport diimport daripada tamadun Islam. Jadi mungkin sebelum kita berhenti rehat, saya rasa para pendengar kita, Ustaz Zamri, mungkin ada persoalan dan sebagainya. Satu soalan lagi saya mungkin nak tanya Syekh Afifi. Bagaimana kita nak meningkatkan prestasi kecemerlangan universiti kita di tanah air, di Malaysia sebagai contoh. Sekarang ini kita bercakap tentang kecemerlangan universiti. Oxford adalah satu universiti yang dikira sebagai model universiti yang cemerlang. Jadi bagaimana? Mungkin Doktor sudah sebut tadi lebih kurang kembali kepada tradisi Islam. Mungkin boleh huraikan lagi lebih lanjut. Apa yang saya maksudkan kembali pada tradisi Islam ini perlu dihuraikan lebih.
lanjut. Sebab antara kekuatan dan nilai istimewa Oxford ialah bukan hanya menekankan dan menjaga tradisi itu, tetapi juga pandai mengadaptasikan antara benda-benda yang baru diciptakan pada zaman moden ini. Ini adalah sesuatu yang interesting dan menarik. Jadi Oxford ini terkenal dengan falsafahnya yang menekankan pentingnya tradisi itu. Tetapi pentingnya tradisi itu hanya half of the story. Hanya permulaan saja. Tetapi adalah lebih penting untuk pandai juga untuk mengadaptasikan, untuk utilize, untuk menggunakan benda-benda moden yang ada di zaman sekarang. Jadi di sini ulama-ulama kita alhamdulillah ada kaedah, sudah keluarkan kaedah yang masyhur, dan ini adalah sesuatu yang kaedah yang saya rasa formula yang kita boleh ajarkan anak-anak kita untuk menjadi berjaya, dan untuk universiti kita di sini. Bila saya di pada lawatan ni di Nusantara sudah 2 minggu, 5 hari 4 hari di Singapura, beri ucapan di Masjid Sultan, ucapan selamat tahun baru, awal Muharram, alhamdulillah awal Muharram, dan lepas tu di Indonesia 6-7 hari. Dan bila saya baru sampai ke Malaysia minggu lepas, I'm reminded of this kaedah yang bila saya dijemput berucap di majlis Profesor Negara MPN minggu lepas. Jadi saya rasa underwhelmed sikit lah, sebab saya belum sampai lagi pangkat profesor. Alhamdulillah bila itu penghormatan itu. Masya Allah bila dijemput untuk bagi tazkirah untuk profesor-profesor kita, saya memang rasakan yang saya ini sangat limited dan fakir sangat saya ilmu saya. Tapi di sini saya ingatkan kita semua, terutama diri saya, yang kaedah yang dikeluarkan oleh ulama ialah al-muhafazah ala qadimi salih wal akhdhu bi jadidil aslah. Pentingnya untuk menjaga, untuk muhafazah, untuk preserve, memelihara tradisi itu, untuk memelihara tradisi yang baik, bukan memelihara tradisi yang tidak baik. Jadi untuk memelihara tradisi yang baik, tapi bukan berhenti di situ saja. Kita juga harus mengadaptasi wal akhdu, menggunakan perkara-perkara yang baru, yang lebih baik. Ini ciri yang memang Masya Allah, kalau kita lihat di Oxford, antara nilai-nilai Islam yang diimportkan daripada negara-negara Islam 900 tahun dahulu kala. Ini yang membuatkan tempat seperti Oxford berjaya. Jadi kalaulah tempat saya untuk beri nasihat, dan saya sedar yang ini bukan tempat saya untuk bagi nasihat untuk universiti-universiti tempatan di sini, adalah kepentingan yang menjaga tradisi kita. Walaupun kalau kita tukar nama universiti kita, contohnya, kita seharusnya mengingatkan memori universiti itu, sejarah universiti itu, naik chancellor pertama universiti itu, naik chancellor keduanya, dan sejarah universiti itu sudah semestinya tiap-tiap universiti yang ada di Malaysia ini ada tradisinya sendiri, yang tersendiri, yang patut mereka bangga dengan tradisi ini. Jadi jangan bila kita ada naik chancellor yang baru, kita tukar langsung tradisinya, jadi tidak ada konsisten, tak ada istiqamahnya di situ. Jadi di sini kekuatan universiti seperti University Oxford. Alhamdulillah. Dan bila Syekh menyebut tentang kaedah yang diperturunkan sejak dari warisan ulama silam ini, saya teringat bahawa kita sekarang ini salah satu daripada masalah yang dialami oleh cendekiawan Muslim yang baru jadi ini ialah kekuatan mereka berhujah dan juga menyelesaikan masalah sebenarnya. Dan apabila menyebut tentang institusi seperti Ummul Qarawiyyin, Institut Al-Azhar, saya teringat bahawa sejarah mereka sebenarnya melahirkan hujah, iaitu ulama-ulama yang boleh berhujah ataupun hujatul Islam. Dan adakah ciri-ciri ini ataupun kaedah-kaedah pendidikan, pengajaran dan juga pembelajaran ini masih diamalkan di Oxford? Maknanya tidak hanya bergantung kepada peperiksaan semata-mata, tetapi kepada kekuatan para pelajar untuk mengolah dan juga mengadaptasi ilmu seperti yang Syekh buatkan tadi. Memangnya sebegitu rupa. Alhamdulillah, memangnya sebenarnya begitu. Alhamdulillah. Sebab di Oxford antara ciri-ciri yang memang mantap dan masih orang kagumi ialah sistem di mana
diajarkan pada pelajar-pelajar supaya berfikiran kritikal. Ya. Dan di sini kita boleh lihat sunnah ataupun cara Imam Syafi'i, Imam Agung kita di Nusantara ini sendiri, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dalam wasiatnya dia ada berkata, al-ilmu manafa'ah laisa mahafizah. Ilmu itu sepatutnya adalah sesuatu yang memanfaatkan kita, bukan sesuatu yang kita cuma menghafalkannya saja. Sebab memang ada beza antara ilmu dan informasi. Memang ada beza antara knowledge and information. Jadi kalau kita cuma menghafalkan fakta-fakta hanya untuk lulus peperiksaan, jadi itulah saja yang kita akan dapat, lulus peperiksaan saja. Kita tidak menggunakan ilmu itu, kita tidak mengadaptasikan ilmu itu untuk memanfaatkan bukan saja orang lain, malah diri kita sendiri. Jadi itu sebabnya wasiat Imam Syafi'i ini, al-ilmu manafa'ah laisa mahafizah, memang digunakan sebetul-betulnya di Oxford contohnya. Jadi dikeluarkan antara sarjana-sarjana yang memang seperti Ustaz Zamri ceritakan, memang orang yang pandai berhujah. Contohnya untuk pandai berhujah kita harus bukan saja baca sesuatu fakta itu, tetapi pandai menggunakan fakta itu. Menganalisakan sesuatu perkara itu. Alhamdulillah. Contoh yang jaga, kita menjaga tradisi, ini contoh menjaga tradisi. Jadi hafal itu menjaga tradisi. Jadi wal akhdu, menggunakan tradisi itu ialah mengamalkan ilmu itu sebenarnya. Itu maksud Imam Syafi'i di sini. Tadi saya lihat Puan Haji Ustaz Zamri, Masya Allah, baru pulang ke Mekah, Alhamdulillah, dengan satu alat ajaib. Ada nampak macam cincin. Lepas tu saya tanya, ini cincin check blood pressure ke? Nampak dia tekan butang-butang. Jadi Ustaz Zamri ceritakan, oh bukan, ini adalah sebenarnya tasbih. Subhanallah al-Azim, tasbih dalam bentuk cincin elektronik yang boleh digunakan untuk membuat zikir. Ini contoh yang molek. Seperti Ustaz Nik Mursih, orang Kelantan, contoh molek, contoh yang beautiful, uswah yang something yang beautiful yang digunakan oleh zaman sekarang, orang zaman sekarang, di mana kita gunakan alat ini untuk berzikir. Zikir itu adalah something yang kita ambil dari tradisi kita, yang nama al-muhafazah ala qadimi salih, nahfuzu ala qadimi salih, yang kita jaga, yang kita peliharakan, tetapi kita buatkan dengan cara yang modern. Menggunakan cincin elektronik yang boleh instead of guna yang mesin yang kita mesin panggil lupa nama mesin tu, tik tu, kita gunakan alat elektronik itu untuk menunjukkan berapa tasbih, takbir dengan tahmid yang kita sudah fikirkan sebenarnya. Jadi ini adalah contoh di mana pentingnya kita perlu memelihara tradisi kita, dan pada waktu yang sama menggunakan tradisi kita itu dalam alaf yang baru. Di sini ciri antara salah satu ciri Oxford yang membuatkan universiti ini antara universiti yang tersohor dan terhadapan di dunia. Disebabkan dia respect tradisi, tetapi at the same time dia tidak mahu jadi katak dalam tempurung. Satu mukadimah yang cukup baik saya kira pada petang ini.